Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan belajar tanda baca. Tanda baca ni sangat penting supaya pembaca dapat faham apa yang cuba kita tulis tu. Okey, bahannya banyak tapi cikgu sesuaikan dengan apa yang cikgu nak ajar. Cikgu nak fokus pada tahun 1, tahun 2 saja. Okey, sebelum kita mula mengenal tanda baca, perhatikan ayat-ayat, 3 contoh ayat yang cikgu bagi ni. Bila tak betul tanda bacanya, akan jadi salah faham kepada pembaca. Okey, ayat yang pertama, contohnya, jom makan ibu, ajak Sarah. Perhatikan ayat yang kedua, jom makan ibu, ajak Sarah. Dua-dua ni macam sama je kita perhatikan, tapi ayat yang kedua warna hitam ni dia ada tanda koma, yang atas ni tak ada tanda koma. Okey, cikgu ulang, jom makan ibu. Macam dia nak suruh sama-sama makan ibu dia pula, Sarah ni. Manakala ayat yang kedua, jom makan ibu, ada jeda dia, ada intonasi dia, barulah betul Sarah ni nak ajak ibu dia makan. Okey, seterusnya ayat yang kedua, hobi Khalid ialah membaca buku memancing dan menyanyi. Okey, yang betulnya hobi Khalid ialah membaca buku, memancing dan menyanyi. Kan, perhatikan. Sama tapi tanda baca koma ni. Kalau yang atas ni seolah-olahnya Khalid ni ada dua hobi je. Hobi yang pertama suka baca buku memancing dan menyanyi. Ayat yang kedua ni Khalid ada 3 hobi. Hobi Khalid ialah baca buku pertama, memancing kedua dan menyanyi ketiga. Okey, contoh ayat yang ketiga, adik suka makan roti keju dan biskut. Yang betulnya, adik suka makan roti, keju dan biskut. Perhatikan, macam sama tapi ada tanda baca koma ni. Yang ni macam adik ni suka makan roti keju. Yang ni roti keju, kan dua. Kita boleh bilang ni, 1, 2, 3. Kan? Okey, tanda baca ni ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Okey. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Okey, itu perkenalannya lah. Jadi kita berkenalan dengan jenis-jenis tanda baca yang utama. Dia ada banyak tanda baca sebenarnya, tapi yang ni kita yang utamalah. Itu pun cikgu tak pergi semua, cikgu pergi laju jugalah. Nanti yang pertama tanda noktah, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda soal, yang keempat tanda seru, kelima tanda sempang, keenam tanda noktah bertindih dan keenam pengikat kata. Okey, ataupun ringkasannya macam ni lah. Baca ni tanda noktah atau titik macam ni. Tanda koma ni macam ni. Tanda tanya atau soal dia macam telinga gajah ni kan, macam atas ni simbol ikon ni, ikon kartun tu. Tanda seruan ni macam air kecil terbalik. Tanda sempang atau sengkang ni macam tanda tolak. Ni tanda noktah bertindih. Dia tindih lah, 1, 2 dia tindih yang bawah ni. Dan yang keenam tanda pengikat kata atau petik. Yang depan ni pun ada yang satu saja petik kan. Yang ni ada 2. Ada 2 jenis tu cikgu cakap, ada banyak lagi sebenarnya. Okey. Yang cikgu tak sebut tadi, yang awal-awal tadi cikgu tak sebut ialah penggunaan tanda baca huruf besar. Huruf besar ni sangat penting. Biasa cikgu ajar dalam kelas, selalu sangat murid cuai macam mana dia lupa ataupun dia cuai lah, tak tulis huruf besar permulaan ayat. Okey, nombor 1, fungsi dia digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat. Contoh ayat, rumah itu di atas bukit. Kan, art ni perhatikan huruf besar art. Dia tak boleh art ni huruf kecil. Yang kedua, persembahan itu belum tamat. Tengok, perhatikan perkataan persembahan, P mesti huruf besar. Apa-apa ingat sifir dia la budda, tak boleh tidak. Mula-mula tulis ayat mesti huruf besar. Dan di akhirnya letak noktah kan. Lepas noktah tu mesti terus juga huruf besar. Yang kedua, digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Petikan langsung ni maksudnya tanda apit lah, pembuka kata, penutup kata.
contoh ayat, adik kamu mana? Tanya Jamil. A ni huruf besar. Sebab dia duduk dekat petikan langsung ni. Nak ajuk cakap orang. Abang bertanya, betulkah awak tidak mahu pergi? Ini tengok B. Sebab dia duduk kat pada ayat apik ni, mesti ditulis permulaannya dengan huruf besar. Fungsi yang ketiga, digunakan sebagai huruf pertama dalam ucapan yang berhubung dengan kitab suci dan nama Allah, termasuk kata ganti untuk Allah. Cikgu bagi lajulah. Yang ni kata ganti Allah merujuk pada Allah Ta'ala lah, yang beragama Islam, yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha macam-macam lah. 99 asma wa sifat Allah Ta'ala tu lah kan. Seterusnya, ampunilah hamba-Mu, semoga Engkau menerima doa kami. Engkau ni bukan kita cakap dengan kawan engkau tu. Engkau ni merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Yang keempat, digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormat, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya kita ada orang tua yang balik haji, kita panggil dia Haji Abdul Qabur, Haji Abdul Rahman, Haji apalah. Kita menghormati dia, kita tanda hormat dia. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW, kita tulis juga sebab sebagai penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita tulis dia dengan huruf besar. Seterusnya, digunakan sebagai huruf pertama untuk nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Maksudnya pangkat orang tu apa? Contoh Profesor Ahmad Hashim, Sarjan Major Kamaruddin. Ni ralat ejaan ni. Ni Tengku Iskandar. Tengku ni dia punya pangkat raja muda apa. Seterusnya, digunakan di awal nama khas. Nama khas ni apa-apalah, kata nama khas hidup ataupun kata nama bukan hidup. Aminah, Kelantan, Terengganu, Bank Negara, Sang Kancil, Sang Rimau, Sang Bedal. Itu kata nama khas. Yang ketujuh, digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contohnya yang ni bangsa Melayu, cikgu orang Melayu. Melayu ni mesti ditulis dengan huruf besar M-nya. Orang Minangkabau, M ni huruf besar. Ataupun kalau suku orang asli ada beberapa suku. Contoh suku Temia, T huruf besar. Suku apa lagi? Semai, S huruf besar. Contoh. Seterusnya, digunakan sebagai huruf pertama bagi nama rasmi, badan lembaga pemerintah serta nama dokumen rasmi kecuali kata hubung. Cikgu baca laju lah sebab cikgu ambil yang penting-penting. Ini boleh baca Lembaga Urusan Tabung Haji, Dewan Bahasa dan Pustaka, Semenanjung Tanah Melayu. Seterusnya kita belajar tanda noktah ataupun titik. Pertama, pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Kereta itu baru dibeli, mesti letak titik belakang. Ni ayat tunggal. Esok ibu akan ke Kuala Lumpur, mesti letak titik. Selalu murid cuai depan dah letak huruf besar mula-mula pangkal ayat. Hujungnya pula tak letak tanda noktah. Tu kecuaian yang besar lah. Kita tak nak berulang benda-benda yang sama. Yang kedua, pada akhir sekatan nama orang. Contoh YAB. YAB ni singkatan bagi Y yang A amat, B berhormat. Dia tengok dia letak titik tu. Encik. Biasa orang tulis dalam surat-surat rasmi, kita tulis encik. EN titik. EN apa benda? EN. Encik. Contoh lagi, SK salinan kepada. Contohlah. TT tanda tangan. Contoh. Dia mesti letak titik ringkasan. Tingkatan macam. Seterusnya, sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Okey, mesti juga letak titik. Biasa ramai orang buat salah. Noktah ni dia letak kata kakak, bunga itu sudah layu. Betul lah ni, dia tanda baca apik tadi kan. Ni buka dan ditutup. Bila ramai yang buat salah, dia buka kemudian dia tutup baru letak noktah. Salah. Yang betulnya buka kata, sebelum kita nak tutup kata tu, kita letak tanda noktah. Dan yang keempat, untuk menunjukkan angka perpuluhan. Seterusnya ialah tanda koma. Fungsi dia tanda koma ni bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Ibu membeli ikan, sayur dan daging. Contoh kedua, Abu, Kumar dan Zaidi pergi ke Muar. Tapi cikgu senang nak terang ke awak benda yang boleh bilang. Bilang lebih daripada 3, mesti letak tanda koma. Ni kita bilang ikan 1, sayur 2,
daging 3, Abu 1, Kumar 2, Zaidi 3. Nak kita bilang benda betul, benda dalam ayat tu, benda yang boleh, benda nak bagi contoh jadi bilang tu, mesti letak tanda koma. Yang kedua, tanda koma digunakan di belakang kata seru. Belakang seru maksudnya macam ni. Amboi, merahnya baju kamu. Tanda koma ni letak di depan. Azmi rupanya, tanda seru kat belakang. Ramai buat salah, tanda seru letak kat depan. Amboi dia letak tanda seru ni kat depan. Itu salah. Yang betulnya amboi, oh, apa ni, hai, wah, semua tu mesti komanya letak di depan. Tanda seru di belakang, ingat tu. Ketiga, untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Berikan surat ini kepada ibumu. Berhenti sekejap. Ali. Berikan surat ini kepada ibumu. Ali. Tidaklah jadi macam contoh ayat yang awal video cikgu tunjuk dia lah. Jom makan ibu. Dia nak makan ibu dia sebab tak ada tanda koma. Di belakang kata penghubung pada awal ayat. Oleh sebab itu, koma awak diminta hadir. Jadi, awak tidak mengaku bersalah. Untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza. Rumah itu besar, koma, tetapi tidak cantik. Katakan saya ke bandar jika dia datang. Sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Rabi berkata, tengok letak tanda koma. Sebelum nak buka kata ni letak tanda koma. Ini suratnya, encik. Terima kasih. Ni sebab tak habis lagi ayat. Tanda koma, jawab encik Abu. Tanda tanya. Ni senang je. Bila ada kata tanya dalam ayat tu, mesti letak tanda soal lah. Biasanya macam tu. Pada akhir ayat tanya, bilakah adik kamu akan bersekolah? Tanda tanya kat belakang. Pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Ni kalau kita ajuk cakap orang pun sama. Tapi kalau kita ajuk cakap orang yang bertanya, kena letak tanda soal. Tanda koma bertitik. Yang ni cikgu bagi lacu lah. Cikgu tak fokus. Yang ni untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Contoh, giginya sakit, dia tidak mahu ke klinik. Kedua, pada baris pertama pantun 2, kerat. Ini ralat ni, K-I-K sepatutnya. Ada ubi ada batas, tanda ni. Ada budi ada balas. Pada baris kedua pantun 4, kerat. Kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Perhatikan tanda baca ni. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan dalam hati. Tanda sempang, macam tanda tolak dalam matematik. Untuk menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda. Murid-murid, riuh hendah, bukit bukau, gunung ganang. Contoh tu kata ganda, mudah je. Untuk merukaikan se dengan kata yang berikutnya yang dimulai dengan huruf besar. Se-Malaysia, setanah Melayu. Seterusnya, kali ke-10, tahun ke-1960-an. Ada an ni, ada ke macam ni, mesti letak tanda sempang. Ataupun perkataan yang memisahkan huruf kecil daripada huruf besar. Rahmat, mu ni huruf besar. Hambanya, nya ni huruf besar. Sinar, ran, X. Tengok, kecil, besar. Kecil, besar. Kecil, besar. Tanda titik bertindih pada akhir sesuatu pernyataan boleh diikuti oleh rangkaian. Barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut. Parang, sabit dan cangkul. Untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu. Tarikh 3 April, masa 2 petang, tempat bilik gerakan. Bila kita jumpa benda yang bertindih ni biasanya dalam surat. Contoh surat cikgu jemput ibu ayah datang mesyuarat PIBG kan. Cikgu bagi situ tarikh bila, masa bila. Ataupun cikgu bagi surat tawaran awak ajak pergi berkhemah ke mana-mana. Cikgu suruh, okey sila bawa barang seperti apa, pakaian, seluar trek, baju t-shirt. Cikgu letak tanda macam ni. Seterusnya tanda seru sesudah pernyataan yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Yang ni penting. Kalau tak ada seru ni, dia jadi leweh bahasa dia. Contohnya, wah perbuatan awak sudah melampau, kita nak tegaskan. Tapi kalau tak ada tanda seru, wah perbuatan awak sudah melampau, tak bunyi kuat, tak bunyi tegas. Siapkan kerja itu segera. Maksudnya penting letak tanda seru. Kalau tak ada tanda seru, siapkan kerja itu segera. Tak penting, kan? Letak tanda seru tu, seolah-olah suruh buat sekarang juga siapkan. Seterusnya tanda petik. Fungsi dia untuk mengapit petikan langsung. Kita ajuk cakap adik ni. Contoh, saya belum makan ibu. Ni pun salah ni, ralat ni. Cikgu letak tanda koma. Sepatutnya saya belum makan, koma, ibu, kata adik. Pada jadual rencana karangan novel, puisi dan sebagainya, kita nak kod bahasa Inggeris dia. Novel esok masih ada memenangi hadiah pertama. Kita nak kod nama buku, judul buku tu, kita kena letak macam ni, tengah-tengah macam ni. Kan sepatutnya tak boleh tulis EMA ni huruf besar tengah-tengah, tapi sebab kita kod dia, kita nak petik nama judul buku tu, boleh lah. Sebab dia dalam
dalam tanda petik. Okey, ni latihan tanda baca. Cikgu bagi latihan tu dalam Google Drive cikgu, dalam keterangan video ni ada. Nanti awak download, cetak ataupun salin semula. Cikgu juga kongsikan PowerPoint yang cikgu buat ni dengan awak. Okey, selamat belajar.